Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 7.45. Antara paparan utama. Rupanya ada kera mengambang Selangor. Projek KVDT 2 masih kabur lagi kah? Yang Kantoi dan Paloi di PRN Sabah. Warisan terdesak atau PAS mewah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan kabar angin bahawa beliau orang Azmin. Menurut beliau, desas-desus itu muncul kerana Dewan Undangan Negeri Sungai Tua terletak dalam Parlimen Gombak iaitu dalam kawasan Datuk Seri Azmin Ali. Saya tidak nafikan memang saya rapat, baik dan mempunyai hubungan akrab dengan beliau. Tetapi dari sudut prinsip dan juga perjuangan, usaha untuk reformasi masih lagi paling baik dilaksanakan Parti Keadilan Rakyat, katanya dalam wawancara bersama Mingguan Malaysia baru-baru ini. Amiruddin mengambil contoh situasi tahun 2004 hingga 2007. Ketika itu beliau dilabelkan sebagai penyokong tegar bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Datuk Muhammad Izzam Muhammad Noor. Namun tegasnya ketika Muhammad Izzam keluar meninggalkan parti, beliau memilih untuk terus kekal bersama keadilan. Sebelum ini beliau menegaskan bahawa dirinya adalah ahli politik bukan Batman. I'm a party man. Not a Batman, I'm a party man. Walaupun tidak dijelaskan maksud Batman itu, ia boleh ditafsirkan sebagai bekerja di waktu malam yang boleh pasti dari segi keabsahannya. Dalam perkembangan lain, Jom Channel difahamkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Amanah berkata mereka dihubungi oleh individu tertentu dan dipujuk untuk melompat. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menebuk atap Dewan Undangan Negeri Selangor sebagaimana yang dilakukan di Johor dan di Kedah. Namun, menurut sumber, ahli Dewan Undangan Negeri berkenaan menolak tawaran tersebut. Beberapa hantaran di Facebook ahli Dewan Undangan Negeri Meru, Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Mokhtar, seolah-olah mengiyakan spekulasi tersebut. Kita tengok berapa lama penipuan akan bertahan. Perjuangan baru bermula. Jangan bersorak dulu, ujarnya. Siapakah yang menipu selain pemimpin Perikatan Nasional? Anehnya, pemimpin yang menipu itu mendapat sokongan daripada parti yang membawa slogan Islam memimpin, sedangkan apa yang dilakukan hanyalah menunggang agama demi ghanimah dunia. Pandangan Fakhrul Razi mengenai kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Azmin Ali amat jelas tentang siapa yang benar dan siapa yang khianat. Bila Azmin kata dia bersusah payah bina PKR dan Datuk Seri Anwar hanya duduk penjara, apa kata kali ini biar Anwar pula bersusah payah bina PKR dan Azmin ke penjara? Setuju tak? Sindirnya merujuk kepada kenyataan Azmin Ali merujuk kepada isu berkenaan. Azmin dilaporkan berkata keadilan merupakan parti yang tidak memperjuangkan rakyat. Sebaliknya, hanya melandaskan perjuangan Anwar yang bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Dia duduk dalam penjara pun sebab masalah dia. Saya yang bina parti, saya yang pergi jalan raya, berkempen. Dia duduk penjara, dia keluar nak jadi presiden. Hari-hari cerita bila aku nak jadi Perdana Menteri. Cukuplah 20 tahun nak cakap pasal satu orang. Kita nak bincang pasal rakyat, masalah ekonomi, bina negara, majukan negara. Sekarang tidak ada siapa nak jadi calon PKR sebab ini parti yang tidak mengangkat suara rakyat, tidak membela rakyat tapi hanya menjaga kepentingan seorang yang rakus. Katanya ketika berkempen dalam pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Begitulah kata-kata perancang langkah Sheraton yang hanya tahu mencari jalan pintas untuk berkuasa. Inikah wakil rakyat yang kita dambakan untuk membina semula negara? Kera yang mengambang di Selangor, sila kembali ke hutan. Masyarakat yang bertamadun menolak pembentukan kerajaan secara tebuk atap atau pintu belakang atau pemberian ghanimah dunia. Bekas Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook mencabar Angkatan Bersatu Anak Muda Armada supaya mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin mengubah diklasifikasi status rahsia rasmi semua memorandum Jemaah Menteri MGM berkenaan projek landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 KVDT 2. Kata langkah itu supaya semua fakta dan latar belakang projek terbabit serta ulasan daripada Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi serta Jabatan Peguam Negara boleh diketahui dan dinilai oleh orang awam. Mengapa sampai timbul keperluan untuk declassify iaitu mengisytiharkan semua MJM projek KVDT 2? Puncanya, Armada mendakwa kononnya wujud kehilangan lebih 1 bilion ringgit bagi projek KVDT 2.
Berdasarkan penilaian pihak ketiga, kos bagi projek itu boleh dijimatkan sehingga maksimum 3.5 bilion ringgit sekiranya ditender semula berbanding 5.26 bilion ringgit yang diluluskan pada zaman Barisan Nasional. Namun pada 5 Julai 2019, kerajaan terdahulu memutuskan untuk meneruskan projek KVDT2 kepada kontraktor Daya Maju LTAT Sdn Bhd dengan kos 4.475 bilion ringgit termasuk pengurangan skop kerja, kata Ketua Penerangan Armada Badrul Munir pada sidang akhbar baru-baru ini. Bagaimanapun, kata Anthony, pihak Armada tidak memahami cara keputusan dibuat dalam Jemaah Menteri. Untuk makluman, keputusan Kabinet perlu dibuat secara kolektif selepas perbincangan dan perbahasan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, ujarnya dalam satu kenyataan. Anthony berkata Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan katanya mencadangkan supaya projek tersebut ditender semula. Namun, majoriti ahli Jemaah Menteri berpendapat bahawa projek tersebut patut dianugerahkan semula kepada Daya Maju Infrastruktur Asia Sdn Bhd DMIA, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT JV. Ini kerana beberapa faktor seperti pengurangan kos yang dipersetujui sebanyak 15%, risiko tindakan undang-undang oleh kontraktor terhadap kerajaan akibat pembatalan kontrak yang telah ditandatangani oleh kerajaan terdahulu, kepentingan LTAT dalam projek tersebut dan supaya projek tersebut boleh diteruskan tanpa kelewatan. Antara menteri yang paling lantang menyokong projek tersebut dianugerahkan semula kepada DMIA LTAT JV ialah seorang menteri dari Bersatu yang masih duduk dalam kabinet pada hari ini, tegasnya. Kini, setelah Kerajaan Perikatan Nasional bersilat untuk memburukkan bekas Menteri Kewangan, Lim Guan Eng, firma kontraktor berkenaan, Daya Maju LTAT Sdn Bhd memfailkan saman untuk mengetepikan pembatalan kontrak projek KVDT2 oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Pada 7 September lalu, firma Guaman Zurafiq and Partners yang mewakili kontraktor tersebut menamakan Kerajaan Malaysia dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong masing-masing sebagai defendant pertama dan kedua. Daya Maju LTAT adalah penerima projek rundingan terus paling besar yang didedahkan oleh Menteri Kewangan Kerajaan Tebu Atap, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang termasuk dalam 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang kononnya diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Pelik sungguh gerombolan Tebu Atap ini. Apa yang mereka lakukan tatkala berada dalam mesyuarat kabinet? Ka Siong pula mahu membuka semula tender KVDT2 yang diluluskan oleh kerajaan yang partinya menjadi anggota iaitu Barisan Nasional. Kalau tak setuju, kenapa tidak membantahnya dahulu? Tak pasal-pasal kerajaan kena saman. Siapa yang akan membayar kos perbicaraan kalau bukan rakyat Malaysia? Pihak Armada pula mahu Guan Eng menjelaskan perkara berkenaan terlebih dahulu sebelum melaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Eloklah laporkan sahaja kepada SPRM mengapa dulu kosnya melambung sampai 5.26 bilion ringgit. Begitulah apabila sindrom bebalisma menyerang otak, berpuluh kali dijelaskan pun akan tetap kabur seperti video semburit disandarkan. Beberapa media melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah telah membuka kertas siasatan terhadap 2 anggota pasukan keselamatan yang ditahan kerana membawa sejumlah wang disyaki untuk membeli undi. Kedua-dua suspek dipercayai berperanan menerima dan mengagihkan sejumlah wang disyaki untuk membeli undi buat seorang calon parti politik tempatan yang bertanding. Difahamkan mereka merupakan orang tengah untuk memberi wang kepada pengundi yang mengundi awal siang tadi. Menurut sumber berkata, kes ini dirujuk oleh Polis Diraja Malaysia PDRM kepada SPRM selepas aduan diterima berhubung perkara ini. Penahanan itu disahkan oleh pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 17(a) Akta SPRM 2009 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Turut mengesahkan ialah Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali. Kedua anggota keselamatan terbabit ditahan di Lahad Datu semalam. Saya sahkan penahanan 2 anggota keselamatan terbabit. Polis sudah menyerahkan mereka kepada SPRM untuk siasatan lanjut, katanya seperti dipetik. Pilihan Raya Negeri Sabah juga dicemari dengan kempen tidak berakhlak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang menggelar mereka yang tidak mengundi UMNO sebagai paloi yang bermaksud bodoh. Untuk rekod, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mensabitkan Najib Tun Razak atas kesemua 7 pertuduhan menyalahgunakan kuasa berhubung dana RM42 juta dari SRC International Sdn Bhd.
Keputusan disampaikan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pasukan pendakwaan bagi tuduhan berkenaan. Najib didapati bersalah di bawah Seksyen 23/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Kesimpulannya dalam penghakiman saya, setelah mempertimbangkan semua bukti yang dikemukakan di mahkamah ini, saya dapati pihak pembelaan tidak berjaya membantah anggapan mengenai keseimbangan kemungkinan atau menimbulkan keraguan munasabah terhadap tuduhan terhadap tertuduh di bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009, kata Muhammad Nazlan di petik media. Najib didapati bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kuasa membabitkan dana SRC International anak syarikat One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Bekas Presiden UMNO itu dijatuhi hukuman penjara sejumlah 72 tahun yang dijalankan serentak menjadi 12 tahun dan didenda sebanyak 210 juta ringgit. Skandal 1MDB digelar sebagai kes kleptokrasi paling dahsyat di dunia yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Layakkah orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi memanggil pengundi yang tidak mengundi UMNO sebagai paloi? Sudah tentu tidak layak dan tidak wajar. Kejadian anggota pasukan keselamatan terbabit dalam perbuatan membeli undi ini amat dikesali kerana ia jelas bercanggah dengan konsep demokrasi berperwakilan yang digarap oleh pemimpin negara sebelum kemerdekaan lagi. Anggota keselamatan sepatutnya bersikap non-partisan kerana perjuangan mereka adalah demi negara, bukan demi parti politik tertentu. Sekarang mereka sudah kantoi dan berhadapan dengan undang-undang negara. Jika didapati bersalah, mereka akan dihukum dan hilang pekerjaan. Justru siapa yang paloi sebenarnya? Berbaloikah apabila kantoi? Fikir-fikirkanlah. PAS menyifatkan kempen Parti Warisan Sabah, Warisan Terdesak mahu meraih sokongan rakyat bagi pilihan raya negeri Sabah yang akan diadakan pada 26 September ini. Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang nampaknya kurang mendengar kenyataan Ketua Wirawati Warisan Bahagian Putatan, Izzatul Aini Nisanso, mendakwa Amanah adalah anak PAS. Amanah itu anak derhaka. Kita sudah putus kerjasama dengan DAP, tetapi mereka masih nak ikut DAP juga. Jadi kita anggap mereka derhaka. Kalau betul-betul anak, dia mesti taat kepada ibu bapa. Boleh jadi mereka terdesak dan merayu, itu satu langkah yang tidak bijak. Kita sudah tahu Parti Warisan bekerjasama dengan DAP, maka kita minta orang kita jangan sokong parti itu bersama rakan-rakan yang bergabung dengan mereka. Katanya seperti dipetik Haraka Daily. Menurut laporan, Hadi berharap ahli dan para penyokong PAS di Sabah tidak mudah terpedaya dengan helah dimainkan pihak lawan, sebaliknya konsisten memilih calon daripada parti yang menyertai gabungan rakyat Sabah. Beliau dikatakan sekali lagi mengulangi pendirian PAS bahawa parti itu bekerjasama dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dan seluruh jentera PAS di Sabah dikerah untuk bekerja memenangkan gabungan itu. Siapa sebenarnya yang derhaka, Amanah atau Hadi dan PAS? Setelah PAS memenangi pilihan raya umum 1990 di Kelantan, almarhum Datuk Ni Aziz Nikmat tidak khayal dengan kemenangannya sehingga menjadi mewah. Beliau belajar dari pengkhianatan UMNO ketika menghadapi rusuhan pada 13 Mei 1969. Parti itu dibantu oleh PAS. Bagi saya sendiri, kami dah masuk Barisan Nasional, rapat dengan UMNO, tapi UMNO tendang kami. Jadi masa UMNO cemas dalam 13 Mei. Dalam masa UMNO cemas, hidup dia masa 13 Mei, dia cari PAS. Bila dia gemuk sikit, dia gigit betih PAS. Jadi kalau nak berunding dengan UMNO juga, saya tak setuju. Malangnya pemimpin PAS ketika itu yang khayal dengan kemewahan hidup, tidak sedar akan pakatan jahat UMNO yang menjatuhkannya melalui permintaan Majlis Gerakan Negara Mageran di Kelantan pada 1977. PAS kalah pada pilihan raya negeri Kelantan 1978. Kerana itu, almarhum Ni Aziz menolak sebarang perhubungan dengan UMNO kerana parti itu membelakangkan Islam dan mengkhianati PAS. Pendirian almarhum Mushidul Ampas itu didakap oleh Presiden PAS seterusnya, Datuk Fazil Nur. PAS berjaya dibawa ke pesada politik negara dengan kerjasama Parti Keadilan Nasional yang kemudian menjadi Parti Keadilan Rakyat. Kerjasama itu diperluaskan dengan penyertaan parti DAP. Namun kini sejarah kembali berulang. Hadi tanpa malu dan segan berpaling daripada pesanan almarhum Ni Aziz dan Fazil Nur. Pemimpin PAS kembali mewah dengan jawatan menteri, timbalan menteri dan ahli lembaga pengarah syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan agensi-agensi kerajaan.
Kini, hudud tidak lagi menjadi nyawa PAS. Penjualan arak tidak juga diharamkan. Kilang arak masih beroperasi. Golongan LGBT masih berkeliaran di sana sini. Sekolah vernakular bertambah. Pertubuhan pendidikan sekolah Cina Dong Jiozong semakin kuat. Dan berbagai lagi yang kononnya matlamat perjuangan PAS kini sudah menjadi hampas. Demi kepentingan diri, PAS bermain dalam 2 kolam, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional serta menyokong pemimpin kleptokrasi. Justru, siapakah yang derhaka? Adakah meneruskan perjuangan pemimpin PAS terdahulu dianggap derhaka? Apa yang jelas, PAS rela digigit ular di lubang yang sama 2 kali.